Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadaratillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di dalam satu majlis yang disebut oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Raudatul Jannah, yakni yang artinya taman-taman syurga. Maka harap-harapnya di dunia Allah izinkan kita berada di dalam taman-taman syurga Allah seperti majlis kita pada malam ini. Maka harap nanti di hari akhirat Allah izinkan kita berada di dalam syurga Allah yang sebenar secara hakiki dan abadi. InsyaAllah, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Tajuk yang diberikan iaitu merdekakah kita? Merdekakah kita? Tajuk tu bukan tajuk tu, soalan tu. Merdekakah kita? Kalau ikut memanglah merdeka dah. Dari segi zahirnya tu, dari segi orang cakap apa, perasmiannya tu 31 Ogos tu, itu nampaklah kan kita melaungkan kemerdekaan tu. Tapi kenapa kita persoalkan, buat tanda soal, question mark, merdekakah kita? Jadi itu nak maksudnya dari segi zahir, dari segi dari mata kasarnya, daripada luarannya nampak memang kita dah merdeka. Tapi dari segi dalamannya, dalaman tu yang di-questionkan. Adakah kita ni, seolah-olah tajuk tu sebenarnya, adakah kita sebenar-benarnya dah betul-betul merdeka? Begitu. Jadi, baik. Pertama sekali kita kena faham dulu apa maksud merdeka tu. Apa makna merdeka? Merdeka ni sinonimnya dengan orang faham iaitu bebas. Sudah tidak terikat, sudah tidak dijajah, itu merdeka. Ada juga yang berpandangan perkataan merdeka itu asalnya bukanlah dalam bentuk tulisan Rumi, tapi dia adalah dalam bentuk tulisan Jawi, iaitu mim ra mer dal ya di kaf alif ka, merdeka. Iaitu yang memberi makna, mim itu mengikut, ra itu rasul, dal itu dan, ya itu yakin, kaf itu kepada, alif itu Allah. Jadi panjangnya merdeka itu mengikut Rasul
dan yakin kepada Allah. Itu sebenar yang kalau yang kita nak kaitkan soal dari sudut agama kita, itulah kemerdekaan yang lebih menepati pada sisi syaraknya. Iaitu merdeka ini kita keluar daripada kongkongan daripada pihak penjajah yang lebih dikhususkan mereka yang kafir. Orang-orang kafir. Lagi-lagi pula bukan sakat kafir, malah musuh kepada Islam. Keluar daripada jajahannya, kongkongannya, dan kita duduk di bawah taklukan kepada Allah yang Maha Esa. Baik. Bila sebut tentang adakah kita ni sudah benar-benar merdeka? Macam tadilah kita sebut mengikut Rasul. Adakah benar-benar kita boleh mengikut Rasul kita? Dan adakah benar-benar kita yakin kepada Tuhan kita? Yakin kepada Allah? Atau masih lagi kita ni terikat dengan keyakinan daripada Barat? Sebab tu saya nak balikkan sejarah ni sebelum daripada mereka, sebelum daripada dijajah lagi. Sebenarnya apa saja yang berlaku di atas dunia ni, kaitan dia mesti ada kait dengan agama. Apa jua yang berlaku. Sebab kehidupan kita ni bukan sandiwara. Kehidupan kita ni bukan drama macam dalam filem dan sebagainya. Tapi kehidupan kita ini adalah percaturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah bukan daripada zaman kita sahaja. Sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi seterusnya, semua peperangan ke apa sebagainya, semua ada kait dengan soal agama. Kerana Allah turunkan kita ke bumi ni pun adalah tujuannya untuk menegakkan agama. Bila kita nak tegak agama, pasti akan ada yang memusuhinya. Dia memang akan ada kontra. Ada hitam dan ada putih. Ada hero, mesti ada musuhnya. Begitulah, ada perjuangannya, mesti ada yang melawannya. Barulah itu dinamakan perjuangan. Tapi kalau dia lawan seorang-seorang, tetapi tak ada orang yang dilawan tu, orang tak panggil lawan. Betul tak? Nak mengaku satu pasukan bola tu adalah juara, mesti dia bertanding dulu. Ni tak, dia satu-satu tu je yang masuk. Lepas tu referee pun tiup isa prit juara. Juara apa seorang-seorang? Dia mesti berlawan, lepas tu mana yang menang, situ yang dikira sebagai juara. Begitu juga dalam perjuangan kita hari ni. Baik. Jadi saya nak sebut semua yang berlaku atas dunia ni kaitan dia mesti dekait dengan agama. Tak kira lah apa-apa pun. Perang dunia pertama ke, perang dunia kedua ke, semua ada kaitan dengan soal agama kita. Saya bagi bukti contoh yang mudah untuk nak nampak kita faham. Sebelum tanah Melayu ni beragama Islam, rakyat dia, begitu juga dengan sultannya, rajanya. Sebelum kita beragama Islam, nenek moyang kita dulu, lama dulu, mereka itu beragama Hindu. Pada asal dulu, lama dulu. Sebab tu ada jumpa kuil-kuil lama. Dulu adalah agama Hindu. Sebab itu adat-adat orang Melayu ada sedikit persamaan dengan adat-adat orang Hindu. Yang kadang-kadang masih lagi diguna pakai. Contohnya bersanding di atas pelamin. Itu dalam ajaran Islam sebenar tak ada. Tapi adat orang kita, adat orang Melayu. Kerana terikut-ikut cara yang dulu-dulu. Tapi itulah ulama kata selagi mana tak langgar syarak, masih lagi diharuskan. Boleh diraihkan adat-adat setempat selagi mana tak langgar syarak. Kalau melanggar syarak, maka tak dibenarkan, tak dibolehkan. Jadi asalnya dulu Hindu. Dan waktu orang Melayu kita dulu tu, masa tu dalam keadaan beragama Hindu, tak ada seorang pun mana-mana penjajah ke atau mana-mana kuasa besar datang untuk menyerang tanah Melayu kita. Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab waktu tu Hindu. Hindu kan kafir. Jadi kalau kafir, dia tak kacau. Lepas tu kita boleh tengok. Semua negara yang berperang atas dunia ni mesti melibatkan negara orang Islam. Betul tak? Tak ada. Negara yang bukan Islam, tak ada. Mesti. Afghanistan, Iraq, Syria, semua negara-negara orang umat Islam. Begitu juga waktu dulu tanah Melayu sebelum Islam, tak ada siapa pun datang. Buat tak kisah saja. Sehinggalah akhirnya ulama-ulama daripada Yaman
datang ke tanah Melayu. Kalau dalam buku sejarah, dalam sejarah sekolah ni pun banyak nak kena betulkan juga. Dalam buku sejarah kata saudagar Arab datang nak jual minyak wangi. Apa jauh benar jual minyak wangi? Kan? Bukan pasal jual minyak wangi, tapi datang itu untuk nak membawa Islam. Ini perintah daripada Nabi kita untuk sampaikan Islam ke seluruh pelosok dunia. Kan? Jadi waktu tu ulama-ulama dan sebahagian mereka dari kalangan anak cucu cicit baginda Rasulullah SAW banyak bertapak di Yaman, di Tarim. Sampai ke hari ini pun begitu. Kemudian mereka ulama-ulama Yaman ni datang ke tanah Melayu untuk sampaikan Islam ke sini. Sebab tu kita orang Melayu ada persamaan dengan orang Yaman. Apa dia persamaan dia? Siapa tahu? Orang kita ni ada persamaan dengan orang Yaman, iaitu kain pelikat. Kain kita pakai ni. Cuma orang Yaman dia tak bentuk petak-petak macam kita. Dia ada bentuk macam bunga-bunga daun gitu. Tapi mereka lah yang mula-mula datang bawa pakai kain. Sampai ke hari ni kita duk ikut pakai kain. Saya pergi ke Yaman, sempat pergi ke Yaman, pergi Tarim. Memang dah jadi adat orang Yaman di sana, orang Tarim sana, memang pakai kain. Saya nak cari yang pakai seluar tak jumpa. Semua pakai kain. Termasuk pemen motor pun pakai kain. Dia tengah repair motor tu, pakai kain. Tak tahu takut spana, salah spana dia ambil. Aduh, kan? Tapi nak ceritanya, pakai kain. Buat kerja, macam kita panggil JKR lah, orang buat kerja-kerja jalan-jalan ni apa kan. Kerja-kerja tukang tu pakai kain juga. Semua pakai kain. Tu. Sifat orang Yaman tu lah yang kita dapat tengok masa saya sempat ziarah ke sana. Jadi itulah yang dibawa datang. Kemudian mereka mula-mula mereka cari ketua dulu. Ketua waktu tu ialah raja lah. Sebab tu perkataan raja ada persamaan dengan perkataan orang Hindu. Kan ada kan? Raja Gopal. Raja apa lagi? Kan? Rajendran ke apa tak kira lah. Tu perkataan raja dulu. Setelah Islam tu kita tukar perkataan raja tu kepada sultan. Kerana sultan tu ambil daripada bahasa Arab. Kita orang Melayu sebut sultan. Tapi yang sebenarnya dengan huruf ta, sultan. Gitu. Tapi pakai perkataan raja pun tak salah. Bukan makna jahat. Dalam Islam ni selagi mana makna perkataan itu tidak membawa kepada benda yang memburukkan atau menghinakan, maka dia boleh pakai. Macam ustaz kita, Ustaz Shah Shanmugam. Dia kekalkan nama Shanmugam dia. Walaupun dia dah bersama dengan kita Islam, tapi dia pakai lagi Shanmugam. Sebab apa? Kataan Shanmugam tu tak salah. Dia tak, orang cakap tak menjelekkan. Kalau perkataan tu buruk, bau Islam suruh tukar. Begitu juga. Jadi datang mereka ulama-ulama Yaman, mereka pertama sekali mereka cari sultan-sultan kita, raja-raja kita. Islamkan raja-raja. Ada banyak riwayat lah, antaranya ada satu orang raja ni, dia sakit. Dan bila dia sakit, dia dengar kata ada orang boleh mengubat, baca-baca ayat, boleh sembuh. Jadi nak sangat panggil orang tu lah ulama daripada Yaman tu. Tapi ulama ni letak syarat. Kalau sembuh, kamu wajib beriman dengan Allah. Kamu masuk agama Islam. Dia kata, tak apalah, boleh. Akhirnya, ulama ni pun bacalah doa minta kepada Allah. Akhirnya dengan izin Allah sembuh raja tu. Sembuh. Akhirnya raja pun meluk Islam. Tapi belum cukup lagi. Lama kelamaan dah sebelum tu kan Hindu, sebelum tu kan agama kafir. Jadi ada agama kafir dah jadi kebiasaan. Mabuknya, minum araknya dan sebagainya. Akhirnya terbuat balik benda-benda lama dan adat-adat lama masih lagi dibuat. Kan, murtadlah balik dia. Maka bila dia jadi begitu, Allah uji sekali lagi dengan sakit. Sakit balik dia. Sekali lagi dia jumpa ulama tu. Ulama tu kata, ini aku bagi peluang kedua. Kalau betul sekali sembuh, sekali ni sembuh, kamu masuk Islam. Jangan lagi keluar. Jangan lagi buat benda-benda yang boleh merosakkan akidah agama. Ya, dia kata. Akhirnya masuk Islam. Masuk Islam, bila dah sembuh, masuk Islam. Akhirnya buat balik perangai lama. Sehinggalah benda ni berulang 3 kali. Kali yang ketiga, kata ulama ni, ini last. Kamu dah dikira macam bermain-main dengan agama.
Kalau lepas ni kamu buat lagi, tak ada dah. Setakat tu saja. Akhirnya sungguh-sungguhlah dia. Okey, baik-baik, lepas ni aku tak buat dah. Sebab tu ulama ni pun macam biasalah, macam tadi, doa-doa, akhirnya dengan izin Allah sembuh. Dan start dia itulah dia cuba meninggalkan benda-benda yang bukan-bukan, yang merepek-merepek, yang boleh merosakkan akidah. Dan dari situlah dia mula belajar agama dan waktu zaman dulu begitu taat setianya rakyat dengan pemimpin, dengan raja, sehingga kan bila raja-raja kita memeluk Islam, maka rakyat juga semua sekali memeluk Islam. Masa itulah bermulanya Islam berkembang di dalam tempat kita, tanah Melayu ni. Berkembang di tanah Melayu. Bila berkembangnya Islam di sini, berita tu sampai kepada musuh-musuh Islam di Eropah. Kan? Jadi dia dapat tahu, di tanah Melayu di hujung tu, kan, ada juga yang menyebut tempat kita ni lubuk emas. Sebab memang tempat kita banyak emas. Jadi dia dapat tahu tempat kita ni dah mula memeluk Islam. Islam dah sampai di tempat kita. Maka start daripada itulah yang mula-mula muncul menyerang kita ialah Portugis. Portugis datang serang. Sebab tu sebelum tu tak ada siapa pun datang serang. Sebab apa? Sebab masa tu kafir. Bila Islamnya, dia mula datang serang. Dan benda ni kita kena ambil iktibar sampai ke hari ni. Kalaulah seandainya, contoh kita ambil Nabi kita lah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi lahir, seandainya kalau Nabi Nabi tak menolak Tuhan-Tuhan sembahan orang kafir Quraisy, Al-Lata, Al-Uzza, Manat dan sebagainya, nescaya mereka takkan menyerang Nabi. Kalaulah Nabi cuma kata Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, maka mereka takkan serang Nabi. Tapi Nabi bawa satu kalimah yang menggegarkan jazirah Arab. Apa dia? La ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi menolak Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka sembah. Al-Lata, Al-Uzza, Manat dan sebagainya. Illallah, hanya Allah sebagai Tuhan. Situ yang dia pemarah. Itu dia pemarah sangat. Kalau setakat Nabi kata Allah Tuhan, mereka tak marah lagi. Sebab mereka pun kata Allah Tuhan. Orang kafir Quraisy dulu. Buktinya Allah sebut dalam Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Wahai Muhammad, kalaulah kamu tanya kepada mereka, yakni orang kafir Quraisy tu, Abu Jahal and the gang. Kalau kamu tanya pada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang cipta langit, siapa yang cipta bumi? Allah jawab, la yaquluna Allah. Kalau kita mengaji ilmu nahwu sarah ni, kat situ ada dua taukid, lam taukid, nun taukid. Maknanya sungguh-sungguh mereka akan jawab, Allah lah yang jadikan langit dan bumi. Lagi bukti. Nama ayah Nabi kita apa? Muhammad bin Abdullah. Sedangkan waktu tu Nabi Muhammad belum lahir. Ayah Nabi sudah bernama Abdullah. Apa maksud Abdullah? Hamba Allah. Nak menunjukkan memang dah jadi kelaziman orang Arab menyebut nama Allah. Dan memang bahasa mereka, wallahi, masya Allah, itu dah jadi kebiasaan. Perkataan Allah tu dah jadi kebiasaan. Jadi maknanya mereka tahu dah Allah tu. Mereka kenal dah Allah tu. Tapi yang kenapa mereka tetap menjadi kafir? Sebab mereka mensyirikkan Allah. Maknanya mereka menduakan atau meletakkan Allah bersekedudukan dengan yang lain. Sebab tu kita diajar membaca suratul Fatihah 17 kali sehari pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau sahaja kami minta tolong. Kalau kita mengaji dalam bab ilmu bahasa Arab ni, kata tok guru kami, kalau ikut kaedah bahasa Arab, dia bukan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau ikut kaedah bahasa Arab, dialah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Patutnya susunan dia macam tu. Kalau ikut kaedah bahasa Arab, kaedah fi'il fa'il dia. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami na'budu tu maknanya kami sembah. Iyyaka tu akan dikau. Kami sembah akan dikau. Kami minta tolong akan dikau. Tiba-tiba Allah buat ayat tu susunan dia terbalik. Iyyaka duduk depan, na'budu duduk belakang. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Atau makna zahirnya, akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong. Yang disembah tu disebut dulu. Yang kena buat tu, maf'ulun bihnya tu disebut dulu. Mana akan dikaulah kami sembah, akan dikaulah kami minta tolong. Maka kata ulama, bila susunannya itu disusun terbalik, itu bermakna pengkhususan. Makna khusus, hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta tolong. Bila hanya, tak ada yang lain. Tak ada yang lain, hanya Allah saja. Ini yang Nabi kita bawa. Kalau setakat Nabi kata, tak apalah, Allah Tuhan juga, yang lain pun tak apa juga. Tak apa juga, dia orang tak marah. Yang menyebabkan dia marah kat Nabi, sebab Nabi menidakkan yang lain. Tidak ada Tuhan. Al-Lata bukan Tuhan, Al-Uzza bukan Tuhan, Manat bukan Tuhan, illallah, hanya Allah sebagai Tuhan. Situ dia bermarah. Dan benda ni bukan setakat berlaku di zaman Nabi, malah sampai ke zaman kita hari ini. Kan? Kalaulah kita kata undang-undang Islam pun betul, undang-undang bukan Islam pun betul juga. Undang-undang kafir, undang-undang British buat dalam perlembagaan negara kita ni, kita kata betul juga, nescaya orang tak marah. Tapi kalau kita kata tidak ada undang-undang yang paling betul dan paling tepat melainkan undang-undang Allah, situ dia pemarah. Sama tak dengan apa yang berlaku di zaman Nabi? Situ yang dia pemarah. Bila kita menidakkan yang lain, mentauhidkan yang Allah sahaja. Inilah kalimah akidah. Inilah kalimah yang kita kena pegang. Sebab tu kita tak boleh ra'i agama lain. Tak boleh ra'i. Tak boleh kata agama lain pun baik juga, betul juga. Tak boleh. Hanya agama Islam saja. Inna dina indallahil Islam. Ini bukan soal nak jaga perasaan atau tidak. Ini akidah. Kita kena cakap terus terang lah. Dengan rakan-rakan atau kawan-kawan kita yang bukan Islam. Kamu nak kata apa, katalah. Tapi agama kami berpegang, hanya agama kami sahaja yang benar. Hanya agama kami sahaja yang betul. Kan? Yang tepat. Yang lain daripada tu, semua tak betul. Kafir. Kan? Tak bolehlah sebab nak jaga perasaan, hampa betul juga. Kan? Nanti sama-sama kita masuk syurga, Hindu. Macam tu. Boleh? Mana boleh? Rosak akidah. Kan? Itulah namanya syirik, menyamakan Allah, agama Allah dengan yang lain. Itu yang berlaku. Jadi datang Portugis. Kenapa yang mula-mula datang tu Portugal? Kan? Sebab waktu zaman tu Kristian paling kuat di Portugis waktu tu. Sebab tu yang datang tu siapa nama? Alfonso apa? Kaki meja apa nama? Nama dia. Kan? Dia tu ada kena-mengena dengan paderi Kristian. Bukannya semata-mata panglima tentera ke apa, tak. Dia ada kait dengan agama Kristian tu. Memang mereka sebenarnya datang, dalam buku sejarah kata penjajah datang sini sebab nak ambil rempah ratus. Bila pula dia makan kari? Yang sebenarnya mereka datang, mereka nak mengkristiankan kita. Sebab mereka dapat tahu kita dah jadi Islam. Memang Allah janji dah, Allah sebutkan dalam Quran, Yahudi wan Nasara. Yahudi dengan Nasrani ni tak akan pernah duduk diam sampai kiamat. Dia akan bermusuh dengan kita. Agama kafir banyak lagi. Hindu pun kafir, Buddha pun kafir. Kan? Banyak lagi lah. Banyak-banyak macam-macam kafir. Tapi kenapa dalam banyak-banyak kafir Allah sebut Yahudi dengan Nasrani banyak sekali Allah sebut dalam Quran. Yang ni yang Allah sebut selalu. Yahudi wal Yahudi wan Nasara. Kenapa ni yang disebut selalu? Sebab Yahudi dengan Nasrani ni paling jahat sekali. Kenapa disebut paling jahat? Sebab dia bukan setakat bunuh orang Islam, Nabi dia bunuh. Ni Yahudi dengan Nasrani ni. Sebab tu kita tak boleh sangka baik dengan mereka. Sebab Allah dah isytiharkan di dalam Quran, mereka lah musuh kita dulu, kini dan selamanya. Itu sebab Portugis mula-mula datang sebab dia nak Kristiankan kita. Tapi kuatnya tanah Melayu waktu tu dengan Islam. Sebab apa kuat dengan Islam? Kan tadi saya sebut, masa ulama Yaman datang,
Sultan pun belajar agama dengan ulama. Akhirnya rakyat-rakyat pun belajar. Waktu itulah mula tumbuhnya balasah, madrasah, pondok-pondok. Dan majlis ilmu ni jadi. Menjadi elok. Sehingga kan ada satu riwayat cerita, zaman dulu, ada seorang raja, dia ni suka memburu. Dia suka memburu. Dia masuk dalam hutan. Entah macam mana tahu, zaman tu bukan ada Waze pun, GPS ke tak ada. Jadi dia tersesat dalam tu. Sekali, tapi bukan dia seorang. Dia dengan dengan geng-geng dia lah, kru dia lah, hulu balang apa semua ada. Kat mana ni? Hari makin lama makin gelap. Cuba cari tengok, mana tahu ada kampung yang terdekat dengan sini. Hulu balang ni pun cari jumpa. Nampak ada satu rumah kayu lama. Nampak ada lampu dalam dia terang. Ada rumah ni, dia pun pergi tinjau. Kan rumah zaman dulu kayu dia renggang-renggang, boleh tinjau. Boleh skodeng lah orang kata. Dia pun tinjau tengok dalam. Tengok dia nampak ada seorang tok guru sedang mengajar orang kampung. Macam ni lah kita buat ni. Macam kuliah ni. Cuma suasana tu suasana zaman dulu lah. Duduk dengan kuliah. Akhirnya hulu balang ni pun bagi tahulah kepada raja tu. Saya nampak tu ada satu rumah, lampu bercahaya dalamnya. Saya tengok dalamnya ada seorang ulama, ada seorang tok guru sedang mengajar orang kampung di situ, masyarakat. Ya ke? Kata raja ni, sultan ni. Aku nak pergi dengar. Dia pun pergi dekat. Pergi dengar, syok. Dia kata, belajar bab semayang, belajar bab ni. Dia kata. Akhirnya, dia minta kepada dia punya ulu balang tu, tolong nanti sampaikan kepada ulama ni, supaya dia mengadap beta di istana untuk buat kelas untuk beta. Buat kelas mengaji untuk raja. Lepas tu akhirnya raja ni pun dapatlah pulang ke istana. Jadi buatlah titah sultan. Ngadaplah ke tok guru tu. Assalamualaikum tok guru. Ni ada titah sultan. Dia pun baca. Diminta tuan hamba mengadap tuanku di istana untuk mengadakan kelas pengajian kepada tuanku di istana tuanku. Suruh tok guru tu pergi istana mengajar. Apa jawab tok guru tu? Tok guru tu jawab, siapa yang nak mengaji? Aku ke dia? Kan? Kalau dia yang nak mengaji, apa pula aku pergi rumah dia? Dialah kena pergi rumah aku. Tu tok guru. Kan? Kalau kita tok garu. Dengar orang panggil, tak sempat lagi. Kelang kabut dah. Kan? Ada tu tok guru. Dia tegas. Akhirnya, kawan tu balik istana bagi tahu tuanku itu. Suruh datang rumah tok guru. Tapi raja ni bagus. Dia kata, baik tak apa, aku pergi rumah dia. Hari tuanku datang, bukan datang macam kita. Seorang dua macam ni. Datang siap dengan dia punya rombongan, gundik apa semua ada. Siap dengan bawa kursi di raja. Dengan tukang kipas ada. Jadi dah raja. Kan? Duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah siap dengan ada tukang kipas apa semua. Orang lain tak berani, semua duduk tepi aja. Tu yang sejarah kenapa kuliah semua duduk tepi. Itu saya tambahlah. Itu saya tambah. Tapi gitulah. Raja tu duduk tengah, di kipasnya, di kipas. Bila tok guru tengok, tu kata nak mengaji ke tuanku? Better nak ngajilah, kata tuanku. Kalau nak mengaji, saya guru, tuanku anak murid. Jadi kalau nak jadi anak murid, jadi macam anak murid lain. Duduk bawah, tak usah kursi-kursi. Tuanku pun, baiklah. Sebab nak mengaji punya pasal, angkat kursi-kursi, duduk bawah. Tu nak ajarnya, itulah nak maksudkan, ulama lebih tinggi daripada umara. Bila ulama lebih tinggi daripada umara, barulah umara akan mendengar nasihat ulama untuk mentadbir negara mengikut corak Islam. Dia tak semestinya ulama mesti menjadi pemimpin, tapi ulama lah yang memimpin pemimpin. Macam tu. Sebab tu setiap raja dulu-dulu dia ada penasihat agama apa semua ada. Kan? Gitu. Akhirnya ulama-ulama pun mengaji agama, rakyat pun mengaji agama. Disebabkan mengaji agama tu, faham agama tu, itu menyebabkan penjajah takluk untuk menjatuhkan kita atau menjahanamkan kita tadi. Datang Portugis tak jadi.
Akhirnya Portugis pun ngaku kalah, balik dia. Balik tukar pula negara lain, iaitu Belanda, Jerman. Belanda pula datang. Belanda datang tak jadi juga. Lepas Belanda, British pula datang. British datang pun tak jadi juga. Lepas tu meletus perang dengan apa nama Jepun. Jepun datang sekejap kat kita. Jepun datang bukan pasal nak ambil kita ke apa tak, tapi sebab dia nak merampas tanah-tanah jajahan bawah British je. Kan, sebab dia berperang dengan British. Itu yang lepas tu British masuk balik. Lepas dah bom Hiroshima tu. Tapi selama tempoh tu berapa tahun? 446 tahun. Bukannya 4 tahun. 446 tahun. Sekira-kira 100 tahun macam seusia manusia. Orang panggil sekurun. Maknanya lebih kurang 4 atau 5 generasi sepanjang tu. Tapi waktu tu kita tak dengar ada orang Islam kita yang murtad. Ikut agama kafir. Paling-paling teruk pun jadi tali barut. Itu saja. Tapi zaman lah bukan sakat tali barut. Murtad pun ada. Malah menghina agama pun ada. Memperlekeh agama pun ada. Ni. Sebab tu soalan tadi, merdekahkah kita? Kan? Padahal nenek moyang kita dulu-dulu sebelum merdeka boleh jaga agama. Tiba-tiba kita yang dah laung merdeka, 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 agama kita terabai. Agama kita tergadai. Jadi adakah benar-benar kita ni sudah merdeka? Ataupun ianya hanya perkataan sahaja, tapi hakikatnya tidak. Ini yang berlaku. Lepas tu 446 tahun dijajah. Dan kali kedua lepas Jepun jajah tu, British datang balik. British ni dia dah faham. Dia dah tahu. Kalau nak lawan dengan kita umat Islam ni, nak lawan dengan senjata tak boleh. Sebab umat Islam dia ada satu senjata yang paling mahal dan paling hebat yang selain daripada Islam tak ada. Apa dia senjata dia? Iaitu jihad fisabilillah. Ini tak boleh kalah. Sebab apa? Sebab ini yang diajar oleh Nabi kepada para sahabat untuk tanam dalam hati ni jihad. Kerana jihadlah sehebat-hebat ibadat. Dan juga syahid itu adalah semulia-mulia kematian. Sehingga kan bila ditanam ke dalam umat Islam akan jihad, syahid, orang Islam kalau pergi berperang bukan nak balik hidup, dia nak balik dalam keadaan diusung. Maknanya dia pergi berjuang, cita-cita tu nak mati. Agak-agaklah kalau ada 2 tentera, 1 tentera kalau lagi perang niat memang nak balik. Dia bagi tahu kat bini dia apa, abang pergi perang sekejap nanti abang balik lah. 1 lagi tentera niat pergi terus. Bagi tahu kat bini abang memang tak balik dah. Tapi janganlah terus-terus kahwin cari orang lain. Dia kata. Tapi abang pergi ni memang niat nak mati terus. Kalau 2 tentera keadaan macam ni, 1 niat nak hidup, 1 niat nak mati, agak-agak mana lebih berani? Siapa lagi ke depan? Itulah kekuatan orang Islam. Kan? Musuh kata, jangan dekat, dekat aku bunuh. Bunuh, memang aku nak mati. Lagi dia ke depan, lagi dia ke depan. Ini yang diajar oleh baginda Nabi kepada kita semua, kepada umat Islam. Tapi sebabkan dengar jihad ni lah mereka takut dengan jihad. Orang kafir ni takut dengan jihad. Ni kekuatan kita orang Islam. Sebab itulah mereka mempromotkan jihad itu jahat. Ni sekarang ni dia buat ISIS, macam-macam lah, teroris. Dia buat WTC runtuh dulu, hijack kapal terbang lah apa semua. Terus dia tuding jari ke atas orang Islam. Dia create lah Taliban lah apalah macam-macam. Kan? Tujuan supaya nampak Islam mengajak ekstremis yang dipanggil sebagai jihad. Maka orang dah mula nampak jihad itu ekstremis. Jihad itu jahat. Sampai nak sebut jihad pun takut. Kan? Nak sebut jihad pun tak berani. Sebab jihad nampak macam ekstremis. Itu yang dah ditanam dalam kepala kita. Bila ditanam begitu, menyebabkan orang Islam semakin jauh daripada jihad. Tak nak jihad. Tak nak berjuang untuk agama. Kan? Tak nak cakap pasal jihad. Nanti orang akan hukumkan kita ekstremis lah. Apalah, kena tangkap lah. Macam-macam sosma lah dan sebagainya. Akhirnya jauh. Akhirnya bila Islam dipermain, kita hanya duduk diam berpeluk tubuh sahaja. Kan?
Saudara-saudara si-Islam kita berperang di sana, kita hanya keluarkan bahasa cicak sahaja. Tahu bahasa cicak? Gitu je lah. Tu je lah. Tapi tak ada apa. Dia tak kata apa. Gitu je lah yang kita mampu buat. Padahal saudara si-Islam kita. Zaman Nabi, kalau saudara si-Islam diserang, Nabi akan turunkan bala tentera. Bukan setakat zaman Nabi, kerajaan Turki Uthmaniyah, itulah khilafah Islam. Sebab tu orang tak berani usir Islam dulu. Kerana kita ada sistem khilafah. Khalifah akan jaga seluruh umat Islam, empire Islam seluruh dunia. Siapa serang je, kerajaan Islam akan hantarkan bala tentera dia. Sehingga menggerunkan musuh-musuh. Musuh-musuh Islam jadi takut. Sebab tu dia pandang, kalau nak kalahkan kita umat Islam dengan angkat senjata, tak boleh. Sebab tu ada pepatah zaman dulu, Tok Guru saya selalu sebut. Dekat pondok dia selalu sebut. Kalau time-time nak Merdeka ni, dia cerita bab ni. Dia kata, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Apa maksud tu? Dia nampak macam pantun macam tu lebih kurang. Maksudnya, dulu Melaka ni hebat. Dia ada satu empire besar. Kita jangan faham, zaman dulu ni, zaman macam tok nenek kita ni, macam tak ada tamadun, macam selekeh. Tak. Zaman dulu cantik, hebat. Kota Melaka tu kota yang besar. Yang hebat. Kita banyak ditipu oleh sejarah. Sebenarnya orang dulu-dulu ni semua hebat-hebat. Atau pergi ke Patani, saya sempat ziarah ke Patani, saya dibawa tengok ada sebuah masjid yang dibina dengan kayu tanpa sebarang paku. Kita boleh buat? Zaman lah. Nak kata hebatnya engineer zaman dulu. Boleh buat masjid besar pakai kayu tanpa sebarang paku. Boleh berdiri tegak. Sampai hari ni kukuh. Tu hebat orang Melayu kita dulu. Sebab tu Melayu ni dia kuat dengan Islam. Sehingga kan dikatakan ahli sejarah kata, yang kita biasa dengar hantuah kata takkan hilang Melayu di dunia. Maksud Melayu di situ ialah Islam. Sebab kuatnya hubungan Melayu dengan Islam, sehingga kan bila sebut Melayu orang tu Islam. Bila sebut Islam orang tu mesti Melayu. Jadi maksud kata hantuah takkan Melayu hilang di dunia, takkan hilang Islam di dunia. Sebab kaitan rapatnya Melayu dengan Islam. Sebab saya kata begitu? Saya nak tanya, tuan-tuan yang ayah-ayah orang lelaki lah, kenapa baju Melayu tuan-tuan ada 3 poket? Kenapa ada 3 poket? Siapa boleh jawab, saya bagi hadiah. Pakej percutian di pondok kami. Pondok kami bukan lekeh, ada kolam tau. Tapi bukan kolam renang lah, kolam ambil uduk. Kenapa ada 3 poket baju Melayu? Sebenarnya dia ada makna. Saya ada pernah tanya ada satu masjid, dia pun jawab. Zaman dulu kain tak cukup Ustaz. Tu buat 3 je tu. Saya jawab balik, okey lah, tak apalah, boleh terima lah. Okey, zaman lah kain dah banyakan. Buat 4 lah. 2 bawah, 2 atas. Senang sikit salam kaut kenduri nanti. Salam. Banyak sikit boleh dapat. Dah sampai sekarang masih lagi 3 poket. Kenapa tak buat 4? Tetap 3 poket. Kita pakai saja tapi kita tak faham falsafah dia. Kenapa orang dulu-dulu buat macam tu? Kerana poket ni lambang dia apa? Poket ni lambang dia lambang bekal. Sebab bila berjalan nak pergi mana-mana orang Melayu dulu, itulah tempat dia nak simpan barang. Simpan makanan ke, simpan duit ke apa, kebekalan dia. Simpan situ. Jadi nak diajar kepada anak Melayu Islam, setiap dari kalian dalam hidup mesti ada 3 bekal sekurang-kurangnya. Mesti ada 3 bekal. Apa bekalnya? Bekal tauhid, bekal fiqh, bekal tasawuf. Inilah fardu ain, ilmu agama. Mesti ada tauhid, mesti ada fiqh, mesti ada tasawuf. Sebab tu poket yang pertama duduk di sebelah kiri. Kenapa tak duduk sebelah kanan? Dia duduk sebelah kiri. Sebab apa sebelah kiri? Di kiri ni ada apa? Kat belakang ni, dalam ni ada apa? Ada jantung. Dalam bahasa Arab panggil kolbun. Apa fungsi jantung? Fungsi jantung menyebarkan darah ke seluruh anggota badan. Kalau jantung sihat, anggota badan lain pun sihat. Kalau jantungnya rosak, yang lain pun akan rosak. Begitulah tauhid, akidah. Akidah letak di hati, letak di jantung. Kalau akidah dia mantap, akidah ni akan merebak, nama Allah akan merebak di seluruh anggota badan. Kalau akidahnya sahih, akidahnya mantap, tangan akan mengangkat takbir. Muka akan sujud kepada Allah. Kaki akan berjalan ke tempat yang mulia, tempat yang baik, ke rumah Allah. Itu ditanam situ, akidah duduk sini. Mengiringi ilmu akidah itu ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. 2 poket lagi duduk di bawah.
Kemudian kenapa kita ni ada 5 butang kat tengah ni? Ada 5 butang. Kita pun kadang-kadang baru nak kira. Oh 5 punya. Selama ni tak kira pun. Ada 5. Kalau lebih ada 6 maknanya tukang jahit tu silap. Nak mesti 5. Kebiasaannya 5. 3 di sini, 2 di sini. Kenapa 5? 5 itu maksudnya 5 rukun Islam. Menjadi tunggak kepada orang Melayu. Sebab tu duduk dia di tengah. Orang Melayu Islam, tunggak dia ialah rukun Islam. 5 rukun Islam. 2 dia anak tekak, 2 itu mewakili 2 kalimah syahadah. Yang kita lafaz, yang kita janjikan dalam hidup kita. Kita berjanji kepada Allah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Aduh, lafaz di kerongkong kita, di tekak kita. Aduh. Banyak lagi kalau nak senaraikan, banyak lagi lah. Kan? Banyak lagi. Rumah orang dulu-dulu dia tangga dia kalau betul lah kan. Kita kira anak tangga dia ada 7. Anak tangga tu ada 7. Kemudian atasnya kecil, bawahnya lebar. Dia akan buat macam tu. Kalau rumah-rumah lama. Sekarang susah dah nak cari. Sebab banyak kampung-kampung pun dah buat moden lah. Tapi kalau ada rumah lama, cuba tengok. Tangga dia atas kecil, bawah lebar. Lepas tu anak tangga tu ada 7. Kenapa 7? 7 tu maksudnya 7 tingkatan hawa nafsu. 7 tingkatan hawa nafsu. Bawah sekali lebar, kenapa? Itu yang paling ramai. Atas kecil, kenapa? Itu yang paling sedikit. Makam nafsu paling tinggi, iaitu yang paling baik, yang elok, kan? Nafsu radiyah mardiyah itu semua adalah yang sedikit. Kalau nafsu amarah yang teruk-teruk, yang jahat-jahat, ni ramai belah bawah. Itu yang dia buat atas cik, bawah lebar. Lepas tu kalau tengok orang Melayu kita dulu, buat apa pun mesti ada alas. Saya ingat lagi masa saya kecil-kecil, kalau kakak saya dia bawa, kan ada tetamu datang rumah, kemudian kakak saya bawa air. Kalau dia bawa pegang cawan macam ni je, mak saya jeling lah. Sekejap lagi mak saya cubit pelan-pelan. Gitu. Ataupun dia suruh masuk balik. Sebab apa? Kena bawa dengan dulang, kena bawa dengan alas. Macam ni, alas. Mesti ada alas. Kita tengoklah orang Melayu. Tiang seri ada alas. Semua ada alas. Sampai bercakapnya pun beralas. Dia tengok cerita zaman dulu hitam putih kan. Kajang Pak Malau, kajang belipat. Nak cakapnya berpantun-pantun, beralah-alah. Datang rumah nak minang anak. Kami datang ni hajat nak memetik bunga di taman. Kawan tu tak faham, saya lah tingkap. Tak ada bunga, saya tak tanam bunga. Ada kata bengap marah. Ada tak? Masuk bunga tu orang perempuan dalam rumah tu. Ada. Tu orang dulu-dulu dia beralas. Itu hebat orang Melayu. Sebab apa? Sebab Melayu ni diajar dengan agama. Kuatnya hubungannya dengan agama. Adab-adab Melayu tu ambil daripada ilmu tasawuf. Lepas tu dia ajar jalan depan orang tua, tunduk. Tunduk, hormat. Dalam zaman sekarang budak-budak mana ada dah. Sebab itu, cara barat kafir nak merosakkan kita, tadi yang saya nak cerita ni, dia tahu guna senjata takluk. Sebab kita kuat dengan semangat jihadnya, dengan ilmu agamanya. Jadi macam mana nak melemahkan umat Islam? Islam ni kuat dengan sebab ada ilmu. Jadi nak kalahkan umat Islam, kalahkan ilmunya dulu. Kalahkan ilmunya dulu. Kerana ilmu tu yang membawa kepada suasana Islam. Ada seorang lelaki, nama dia kira pegawai tentera British macam tu lah. Nama dia Winston Churchill. Nama dia Winston Churchill. Ni sejarah sungguh ni. Winston Churchill ni, dia banyak perang dia dah masuk. Semua dia menang. Semua dia berjaya. Dia jadi panglima. Tapi bila berhadapan dengan umat Islam, dengan tentera Islam, dia selalu kalah. Akhirnya satu hari dia berfikir, macam mana nak kalahkan orang Islam? Dia fikir. Satu hari dia berdiri di depan rumah dia. Rumah dia besar lah. Kan? Depan rumah dia tu ada kolam. Ada kolam ikan. Dia panggil pegawai kanan dia. Mari sini. Kan? Dia kata, saya nak awak ambil ikan dalam kolam tu bawa kat saya. Baik tuan. Kawan tu pun terjun dalam kolam. Nak pergi tangkap ikan tu sebab tuan dia suruh, ketua dia suruh. Kejar ikan dalam air, faham lah. Prap laju. Sekali prap dapat pegang. Tapi dah faham, ikan kan bersisik. Sisiknya kan licin. Bila pegang kelepak-kelepak, lepas pula. Dekat setengah jam juga tak dapat. Lah kali kawan ni putus asa.
Dia pun naik balik, dia bagi tahu dekat tuan dia, minta maaf tuan, saya dah usaha tapi tak berjaya. Kemudian Winston Churchill ni tanya dia punya pegawai dia tu, agak-agaklah kamu, macam mana kita nak tangkap ikan ni? Kawan tu pun jenuh mikir macam mana, saya tak tahu. Kata Winston Churchill, ikan ni hebat sebab ada air di keliling dia. Sebab tu dia boleh lari. Jadi tak nak bagi dia bergerak, hilangkan air tu. Oh, betul juga kata dia. Dia pun cedok air, buang. Fahamlah, kolam besar, air banyak, nak cedok, ambil masa. Begitu juga, mereka nak rosakkan kita, mereka ambil masa. Tapi mereka tak pernah putus asa. Sampai ke hari ini, mereka masih lagi usaha untuk merosakkan kita. Dia buang air, buang. Sampai air makin lama cetek, lah kali tak ada terus air. Bila tak ada air, ikan tu boleh berenang tak? Tak boleh, duk kelepak situ. Bila dah tak boleh gimana? Pegang sekali gitu. Pegang peluk, bawa ke dia, dekat tuan dia. Nah tuan, saya dah dapat tangkap ikan yang tuan nak ni. Kata tuan dia, aku bukan nak makan ikan ni. Aku cuma nak ajar hang macam mana nak hancurkan Islam. Beginilah dia kata. Kan? Islam ni hebat sebab suasana dia masih lagi suasana Islam. Sebab tu kita kena faham. Bila sebut agama Islam, agama tu maksud dia apa? Kadang-kadang kita ni ngaku-ngaku je agama Islam. Agama sendiri pun kadang-kadang kita tak faham lagi. Apa maksud agama? Agama bukan bahasa Arab. Sebab bahasa Arab mana ada huruf ga. Agama ni bahasa Melayu Sanskrit lama. Agama dalam bahasa Arab ialah ad-din. Alif lam dal ya nun. Ad-din. Sebab tu Allah sebut inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Kemudian apa maksud ad-din? Ad-din tu apa dia? Agama tu apa dia? Ulama bahas. Kata ulama, ad-din itu maksudnya nizamul hayah. Apa maksud nizamul hayah? Nizam. Hayah hidup. Nizamul hayah artinya sistem hidup. Atau dengan kata lain, cara hidup. Atau orang putih kata, the way of life. Cara hidup. Bila kita mengaku agamaku Islam, artinya cara hidupku Islam. Jadi Islam bukan semata-mata sembahyang. Islam bukan semata-mata puasa. Islam bukan semata-mata baca Quran. Tapi Islam itu adalah kehidupan kita. Maknanya daripada bangun, tidur sampailah tidur semula. Itulah kehidupan kita. Kita kena buat cara Islam. Maknanya makannya cari Islam. Minumnya cari Islam. Berjalannya cari Islam. Bekerja cari Islam. Berniaga cari Islam. Semua. Bukan hanya solat saja cari Islam. Sebab tu dalam Al-Quran, dalam masalah fiqh, dia ada pecah kepada 4. Yang pertama fiqh ibadah, lalu fiqh munakahah, fiqh muamalah, fiqh jinayah. Sebab dia lengkap. Sehingga kan kami duduk mengaji di pondok dalam kitab Sabilal Muhtadin, sampai pengarang kita ajar cara nak menyuci najis guna batu, istinja kan. Malah detailnya ajar sampai ajar batu tu nak pusing macam mana. Dia ada pusing dia rak gitu. Sampai ajar gitu. Tapi bukanlah tunjuk sungguh dah. Ajar ni je lah. Maknanya detailnya sampai ke buang najis pun Islam ajar. Takkan memilih pemimpin Islam tak ajar. Betul tak betul? Tak jawab pun. Takut lah. Tak apa, jangan takut. Kalau kena tangkap, kita sama-sama. Kan? Tu kita kena faham. Inilah yang sebenarnya mereka nak rosakkan. Jadi Winston Churchill kata macam tu. Kamu hapuskan airnya. Maka ikan bila tak ada air tak jadi. Begitu juga manusia. Bila suasana Islamnya tak ada, Islam tu akan menjadi lemah. Macam mana nak rosakkan suasana Islam? Suasana Islam ini dibimbing dan dipimpin oleh alim ulama. Ulama lah yang pimpin. Kan? Ulama yang ajar. Okey, kita pun belajar kat kitab cara makan Nabi, cara minum Nabi, Nabi macam mana Nabi kita bekerja, semua ada. Semua dalam kitab lengkap. Bukan hanya bab solat je, semua lengkap. Sampai, minta maaf cakap nak, sampai kami duduk mengaji kat pondok, ada kitab Jawi, nama kitab tu nak hukum jima'. Nak ajarnya sampai ke bab soal hubungan suami isteri pun, sampai ulama' buat kitab ajar. Macam mana, kaedah macam mana, nak baca doa dulu,
macam mana, semua lengkap. Maknanya itulah Islam. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk ke dalam Islam itu semua sekali, sempurna Islam. Islam tu sempurna. Islam itulah kehidupan kita, cara hidup kita. Lepas tu nanti malaikat Munkar-Nakir tanya dalam kubur, ma dinuka, apa agamamu? Kan? Padahal malaikat tahu tak tahu kita ni mati Islam. Kan masa diuruskan jenazah tu, dah dimandikan, dikapankan, disolatkan, disolat pula kat maghrib, bukan solat pula dekat masjid, bukan ni dekat kuil. Tanam pula dekat perkuburan orang Islam. Tiba-tiba masuk dalam kubur, malaikat tanya, ma dinuka, apa agamamu? Takkan kita nak jawab, dah takkan tak nampak tadi, kata. Takkan nak jawab macam tu. Tak nampak ke tadi saya dimandikan? Kan? Saya disemayangkan? Islam lah. Takkan nak jawab macam tu. Dia lempangnya kita pun tahu. Kenapa? Tadi habis kenapa dia tanya juga? Kalau orang tu mati kafir, dia tanya ma dinuka, logik lah juga kan. Orang tu mati kafir, Hindu. Lepas tu malaikat pun tanya, ma dinuka, apa agamamu? Gini kita mati memang Islam dah. Kenapa malaikat masih lagi tanya? Sebab maksudnya, ma dinuka itu, apa agamamu itu, dengan kata lain, apa cara hidupmu dulu. Walaupun kamu mengaku-ngaku Islam, dalam IC tulis Islam, tapi kalau cara hidupmu tak ikut cara hidup Islam, kamu takkan boleh jawab dalam kubur, dinil Islam, agamaku Islam. Tak boleh jawab. Sebab yang nak jawab tu kehidupan kita masa atas tanah ni. Cara hidup Islam macam mana pakai seluar pendek. Kan? Cari Islam macam mana tudung tak pakai, dedah aurat. Tadi sementara nak sampai sini sempat tengok set ni, duk jalan jam, belik-belik sekejap. Ada satu video, wartawan tanya Datuk Sanusi, apa lagi nak ditutup, dia tanya. Apa lagi nak ditutup? Dia kata nak tutup aurat. Wartawan yang tanya tu tak pakai tudung. Stepek kena atas muka. Tu kata. Ada. Ini kan politik. Ini contoh. Kan? Tu kita kena faham. Ini yang dinamakan Islam. Agama kita iaitu cara hidup kita. Jadi dia nak rosakkan kita, dia rosakkan suasana. Nak rosakkan suasana, rosakkan orang yang jaga suasana tu. Siapa yang orang yang jaga suasana tu? Ulama. Rosakkan ulama'nya. Kalau setengah-setengah tempat lain, dia bunuh ulama'. Di Syria, di Iraq, dia bunuh ulama'. Tapi dia tahu kat sini kalau bunuh, kebangkitan Melayu ni kuat. Melayu ni sifat dia bengis. Orang Melayu. Memang sebab dia berdarah panas. Yang orang duduk kat tengah panas kan. Lagi-lagi orang laut, oi bengis. Dan kalau jentik tak kena, orang mengamuk dia. Melayu ni kalau usik betul-betul lah, kalau kena, dia boleh bersatu sungguh-sungguh. Tu tak payah gaduh pasal lain lah. Gaduh pasal bola, tengok kena. Pasal bola gaduh, pecah habis bangku-bangku. Kan? Tu kata, dia orang dah tahu dah, dia kaji tahu. Dia tahu tak boleh usik. Kalau kita bunuh ulama' dia orang bangkit lawan kita lagi teruk. Habis, jangan bunuh ulama'nya, tapi bunuh karakter ulama'. Lah ni cara dia, modus operandi dia bunuh karakter ulama'. Macam mana bunuh karakter ulama'? Dia fitnahnya ulama'. Kemudian ada ulama'-ulama' pula yang dia taja dengan tajaan-tajaan dunia. Sebab dia tahu ulama' ni susah. Sebab tu dia sengaja wujudkan sekolah-sekolah jenis sekular, minta maaf cakap, untuk bersaing dengan sekolah-sekolah agama. Dulu sebelum kita merdeka, nenek moyang kita semua sekolah-sekolah agama, madrasah, pondok-pondok. Itu dah jadi kebiasaan. Tapi bila mereka datang, mereka bawa satu konsep sekolah, jenis kebangsaan dan sebagainya. Dan di situ pelajaran agama dikecilkan. Agama ni fardu ain. Tadi saya sebut poket baju tadi kan. Ada berapa subjek? Ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Ini fardu ain. Kan? Tiga-tiga ni besar. Tauhid besar, fiqh besar, tasawuf besar. Tiba-tiba dia kompres jadi satu subjek je. Namanya pendidikan agama Islam. Soalan saya mudah. Kalau begitu, memadaikah anak-anak kita di sekolah belajar agama? Sedangkan ilmunya patut besar, 3 subjek dikompres jadi satu subjek. Kena pula dalam seminggu berapa kali kelas? Nak dibanding dengan kelas matematik dan sains. Maka dilebihkan ilmu duniawi, dikurangkan ilmu ukhrawi. Dia tahu tak boleh padam terus. Kalau padam terus orang kita marah. Tapi biarkan dia jadi sikit saja. Dia mana orang Melayu kita kata apa? Segan mati tak mahu macam mana? Sampai saya pun dah lupa dah. Hidup segan,
mati tak malu. Tak mau. Tak mau. Macam tu. Benda tu boleh ada je lah. Cukup syarat. Dulu lagi dahsyat. Tok Guru saya kata, zaman dulu pendidikan agama Islam jadi subjek pilihan dengan pendidikan seni. Betul lah. Orang lama mesti tahu. Jadi pilihan dengan pendidikan seni. Nak ambil pendidikan seni ke nak ambil pendidikan agama Islam? Takut kalau ambil pendidikan agama Islam, takut gagal. Ramai ambil pendidikan seni. Akhirnya ramai jadi anak seni. Ahli agama tak ada. Dulu orang selalu kata, ngaji agama, ngaji pondok nak makan apa? Dia kata. Dia punya apa tu, ma'arid li sukun. Apa? Dia kata. Panjang, 6 harakat. Kan? Lepas tu sekali tu saya sembang dengan kawan saya. Kawan saya kata, betul lah Ustaz, memanglah nak makan apa. Sebab pula saya kata. Yelah, kan biasanya lepas habis-habis ceramah, AJK akan bawa Ustaz pergi kedai makan. AJK pun tanya, Ustaz nak makan apa? Kata. Betul juga. nak makan apa tu. Kan? Tapi maknanya tu lah, memperlekeh-lekeh. Agama akan nampak rendah, kurang. Nak tengok kita ni dijajah atau tak dijajah pemikiran kita, saya bagi satu contoh. Sebelum kita habis, jangan risau nak habis dah. Jangan buat muka pelik gitu. Katakanlah ni contoh aja. Anak dia pandai. Bijaklah anak, dapat 20A. Tapi subjek dia ambil 10 je. Nak ceritanya cerdik telajak. Pandainya sampai 20A. Pandai betul. SPM 20A. Okey, budak pandai, dia tak payah nak pergi mohon UPU ke apa, tak payah. Budak pandai ni tunggu kat rumah je, nanti surat tawaran datang. Orang yang offer kat dia, dia tak payah nak kalut-kalut pergi cari. Kita yang A tak banyak ni, kalut pergi carilah, nak mohon sana, nak mohon sini. Kan, dia ni jenis budak pandai, tawaran datang. Tak ada katalah dia ni yang 20A tadi ni cerdik punya pasal ada 3 surat sampai kat rumah dia. 3 surat sampai. Surat yang pertama tulis Jawi. Dia baca Jawi tak pandai. Dia pun tengok ni surat mati ke apa ni? Ada tulis-tulis macam tulis Jawi ni kata. Dia pun tanya kawan dia pandai sikit. Kawan dia kata bukan surat mati. Ini surat tawaran mengaji di Pondok An-Nur. Pondok Tok Guru Siddiq Noh dekat Batu Hampar Beruah Perak. Pondok mana? Buah tepi. Tengok tu surat yang kedua. Surat yang kedua tengok atas head, letterhead tu tulis Universiti Malaya. Universiti Malaya. Universiti Malaya bukan calang orang boleh masuk, budak-budak pandai je boleh masuk. Kan? Universiti Malaya. Okey, tak apa lagi, buah tepi juga. Tengok surat nombor 3. Surat yang ketiga tulis atas tu University of Washington DC. Dia pun tak tahu Washington DC tu benda. Dia tanya, kat mana Washington DC ni? Atas lagi daripada Bertam ke macam mana? Atas lagi, kawan dia kata. No, Amerika. Dia kata, Amerika. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah situasi yang saya cerita tadi berlaku kat diri kita, agak-agak untuk anak kita lah, kita akan pilih surat tawaran yang mana? Jangan bohong, ni dalam surau. Pondok. Pondok dalam tu sampah dah surat tu. Kan? Washington DC ya, Amerika. 7 hari 7 malam buat kenduri kesyukuran. Anak dapat mengaji Amerika. Mana dalam taman ni anak dia seorang ngaji Amerika. Anak orang lain mana ada? Sonok dia. 5 ekor lembu tumbang. Lepas tu nak hantar kat airport KLIA tu, 1 bas pergi. Habis nenek apa semua. Nenek yang tak larat atas tikar. Tarik dengan tikar, naik atas bas. Nak pergi tata. Ni anak satu-satunya anak yang hebat ni. Boleh ngaji sampai Amerika. Lambai lah. Sampai kalau terbang naik atas lah, lambai lagi. Macam lah nampak. Punya nak kata excited dan seronoknya. Budak tu pun mengajilah 4 tahun kat Amerika. Tuan-tuan, kita duduk dalam kawasan orang Islam ramai pun susah nak laksanakan Islam dengan baik. Apatah lagi kalau duduk di kawasan orang yang majoritinya kafir. Agak-agak macam mana? Kan? Akhirnya lepas 4 tahun budak tu balik. Balik rambut macam traffic light, hijau, kuning, merah. Ayah dia pun terkejut. Awak macam ni rambut kata. Kan? Itulah ayah mana tahu.
Ayah duduk lelah kat dalam betam ni ha. Kan? Ayah mana tahu inilah trend terkini ya. Orang kat sana semua rambut macam ni. Ayah kata ayah nak agak boleh tak? Bodohnya ayah tu. Nak ceritanya, inilah dia. Dan kita kadang-kadang kita lebih memustahakkan soal keduniaan daripada agama kita sendiri. Bila orang hina agama kita, orang perlekeh agama kita, agama orang lain lah, Hindu ke, orang Kristian ke, dia pelekeh agama kita, kita marah. Betul, memang kita marah. Tapi cek balik, adakah kita juga merendahkan agama kita sendiri? Saya tanya, contoh, kadang-kadang kita Allah uji sakit. Bila dia uji sakit, dia tak cari Tuhan. Yang dia cari doktor dulu. Kalau kabut buat appointment doktor, habis jumpa doktor. Habis hospital kerajaan kata tak boleh nak buat. Pergi hospital swasta pula, habis hospital swasta. Semua habis dekat 20,000 habis duit. Kan? Tak jadi apa juga. Last kali doktor bagi nasihat, balik kampung lah, cuba berubat cara tradisional. Dia pun balik kampung, tanya habis orang. Kat sini ada mana bomoh boleh buat. 14 negeri, 14 bomoh dia jumpa. Yang terakhir, bomoh Siam. Habis dah, duit bomoh pun habis banyak dah. Duit bomoh Temberang. Kan? Lah kali tak sihat-sihat. Bila hospital tak sihat, jumpa bomoh tak sihat, lah kali dia pergi mana? Lah kali dia pergi mana? Dia pergi Surau Al-Muhtadin. Bapak pergi Surau Al-Muhtadin? Cari Tok Imam. Nah, dia jumpa Tok Imam. Imam, nanti lepas habis semayang isyak lagi, boleh tak buat solat hajat? Saya sakit lama dah ni, kata. Kat 4 tahun dah sakit. Jadi minta pada Allah buat solat hajat. Jangan risau, saya sediakan makan. Ada pisang kat belakang. Pisang je pula tu bagi. Ingat kita monyet ke apa? Kan? Bagilah Pizza Hut ke apa? Kan? Lepas tu, tak apa lah. Dia suruh kita buat solat hajat. Memanglah bagus dia buat solat hajat. Dia minta pada Allah. Tapi, bahagian mana? Bahagian yang terakhir. Bila dah tak boleh makhluk ni semua, baru cari Tuhan. Dia ingat Tuhan tu siapa dia? Di mana Allah dalam hati kita? Di mana agama dalam hati kita ni? Islam tu mana? Bila kita mendahulukan makhluk lebih daripada Tuhan. Patut bukan salah. Saya tak kata salah pergi jumpa doktor. Tapi bangunlah pagi-pagi, semayang tahajud, buat solat hajat, sendiri doa. Ya Allah, aku sakit ya Allah. Engkau jugalah yang memberi penyakit ini. Engkau jugalah yang boleh mengangkat penyakit ini. Tak ada kuasa yang melainkan hanya Engkau yang maha kuasa. Nak puji Allah. Minta sungguh-sungguh. Ya Allah. Ya Allah, pagi ni aku ada appointment dengan doktor. Doktor, aku tahu doktor tak boleh menyembuhkan aku. Kerana yang menyembuhkan aku hanya Engkau, wahai Tuhan. Tapi ini sebagai usaha dan ikhtiarku sebagai seorang hamba, ya Allah. Maka Engkau berilahkan aku kesembuhan melalui tangan doktor itu, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Doa minta Allah dulu. Pergi jumpa doktor, doktor rawat-rawat, sembuh. Barulah kita nampak siapa yang sembuhkan. Doktor atau Allah? Allah. Betul, baru akidah. Lepas tu masa PKP hari tu, masa zaman COVID hari tu, saya lebih suka menggunakan perkataan Allah jaga kita berbanding perkataan kita jaga kita. Bukanlah salah, tidaklah salah. Dari segi zahir ayat saja memang tak salah. Tapi apa salah juga kita tanamkan kepada hati orang Islam kita ni, biar nampak Allah segala-galanya. Biar nampak Allah lah yang menguasai kita. Biar nampak Allah. Letak Allah yang jaga kita. Pegang situ. Orang bukan Islam lantak dia lah, tak apa. Kita ni tanamkan. Supaya baru ke hati kita ni bergantung dengan Allah Ta'ala. Ni tak bergantung dengan ubat, bergantung dengan vaksin, bergantung dengan itu, dengan ini. Bukan salah kita usaha ikhtiar. Tapi di manakah pergantungan kita dengan Tuhan? Itu jadi masalah. Sehingga kadang-kadang kita lebih nampak makhluk itu boleh tolong kita berbanding Tuhan. Kita tak nampak Tuhan. Jadi macam mana? Ayat ni yang menjadi suasana Islam tu dah semakin lemah. Inilah yang saya sebut tadi, mereka musuh-musuh Islam tak pernah berputus asa untuk jauhkan kita dengan Allah, jauhkan kita dengan Islam. Kita tak sedar, betul lah Nabi kata 1400 tahun dulu Nabi kata dah. Kamu akan ikut jejak langkah mereka umat-umat terdahulu, orang Yahudi, orang Nasrani, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kamu akan ikut mereka sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Maksud Nabi, mula-mula kamu ikut sikit-sikit je. Lama kelamaan tanpa kamu sedar, kamu dah banyak ikut mereka.
Mula-mula ikut cara berpakaian aja, tapi lama kelamaan bukan sakat berpakaian, akidah, pemikiran, fahaman dah jadi macam fahaman dia pun. Jadi sebab itulah tajuk kita malam ni, merdekakah kita? Jadi balik jawab sendirilah, merdeka ke tak? Jadi saya tinggalkan soalan tu. Barulah habis. Dah selesai. Tengok makin sengit aja paling udah tu. Jadi jadi gitulah. Sebab itulah kita kena geraklah tuan-tuan. Kita tak boleh harapkan siapa-siapa, kerajaan ke apa ke. Kerajaan bersilih ganti tukar, kejar orang ni, kejar orang ni. Kitalah sendiri kena tarbiyah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Jadi kita jaga diri kita dan kita jaga ahli keluarga kita. Macam mana suasana di masjid surau, jadikan suasana tu ada di rumah kita. Sekali-sekala kalau kita tak dapat solat berjemaah di surau, buatkan jemaah tu di rumah kita. Sekali-sekala buat halaqah baca Yasin satu family. Hidupkan suasana. Macam mana suasana di surau ada, suasana kat rumah pun jadi macam tu. Ataupun kalau rumah tu besar sikit, buat satu sudut, ini surau dalam rumah. Ini surau rumah. Kan? Jadi situ sudut agama. Ayah kena main peranan. Sekali-sekala ambil Al-Quran tu yang ada terjemahan, suruh anak baca ayat Quran, ayah bagian baca terjemahan. Tapi ayah pun kena reti, jangan pegang buku tu pun terbalik. Lagi anak kata, ayah terbalik pegang tu kata. Macam mana dia nak pimpin? Dia kena betul dululah. Tu ajar. Saya perhati tengok kenapa anak-anak hari ni derhaka dengan mak ayah. Kadang-kadang antara puncanya mak ayahnya jahil agama. Minta maaf cakap. Sebab tu bila ayahnya tegur ke apa kan. Contohlah ni contoh. Masa zaman muda dulu, masa zaman budak tu kecil, anak kita kecil, kita bawa dia jalan-jalan, pergi main kat taman ke, kita pakai seluar pendek zaman tu. Zaman tu jauh lagi nak pakai seluar pendek. Kan? Walaupun budak ni budak, tapi dia perhati macam budak-budak ni. Walaupun dia main-main, sebenarnya dia dengar, telinga dia dengar, mata dia lihat. Dan itu yang dia belajar. Lepas tu bila kita dah koi tua, kita dah tak adalah pakai seluar pendek lah, pakai kain pelekat lah nak pergi surau. Tengok anak kita tengah duk setting motor, perang. Kita pun tegur, perang. Pergi mayang surau tu. Kan? Ayah tak payah sembang lah ayah hoi. Barulah ni ayah jadi malaikat, dia kata. Dulu ayah saya tengok seluar pendek je. Barulah ni nak lagak baik. Dia bubuh ayah dia macam tu. Nak kata apa? Sebab tu kita kena tunjuk teladan yang baik. Kan? Budak-budak ni nampak je main-main, tapi dia dengar. Saya ada budak tu dekat sekolah tahfiz tu. Dia budak kecil, dia main-main. Tapi mungkin dia dah biasa tengok suasana orang bila barang terlepas. Allahu Akbar. Lah kali budak tu, dia terlepas dia punya aiskrim dia, jatuh. Allahu Akbar. Ni sebut. Sebab dia ikut apa yang dia dengar dan dia lihat. Tapi kalau ada budak tiba-tiba jatuh, babi. Mana dia ambil? Mana dia dapat perkataan tu? Kalau bukan daripada kita orang dewasa. Sebab tu Nabi kata, fa'abawahu, maka mak bapaknya lah yuhawidanih, au yunasiranih, au yumajisanih. Mak bapaknya lah menentukan anaknya jadi Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke. Tadi Ustaz kata nak berhenti, ni Ustaz syarah lagi, so kata akulah. Dah lah, ni berhenti betul lah. Ni berhenti betul. Jadi kita setakat ni yang dapat kita fahami tentang merdekakah kita itu bukan dari sudut suasana luaran ini. Luaran ni memanglah nampak penjajah dah balik, kita tak ada dah dikongkong oleh penjajah. Tapi dari segi batinnya, dalamannya, kita sebenarnya masih lagi dijajah dengan jajahan cara-cara pentadbiran, cara pengurusan yang orang cakap apa, disistemkan oleh pihak barat, pihak kapi. Sampai hari ini kita nak laksanakan hukum Tuhan kita, hukum Allah, hukum Islam, tapi kita kena minta persetujuan orang bukan Islam sama. Padahal hukum tu hukum kita. Tiba-tiba kita kena minta izin dia juga. Macam mana? Itu sebab tu mereka lepaskan kita dulu, mereka dah kaji dah. Supaya Islam jadi susah nak dilaksanakan di tempat kita hari ini. Tapi kita jangan pernah berputus asa, kerana musuh juga tak pernah berputus asa.
Kita akan terus bertahan dan berjuang sehinggalah pemimpin besar kita akan muncul, iaitu Al-Imamul Mahdi. Dan pemimpin itulah akan menyatukan seluruh Islam di atas muka bumi ini, insya-Allah. Moga-moga Allah selamatkan kita dalam suasana dunia yang penuh pancaroba, fitnah, ujian dan berbagai-bagai ini. Moga-moga Allah selamatkan kita. Di dunia Allah selamatkan kita dapat petunjuk, di hari akhirat Allah selamatkan kita daripada azab api nerakanya dan dimasukkan ke dalam syurganya, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu yang dapat saya kongsi dan sampaikan. Dan sedikit pengumuman saya nak maklumkan, pondok kami akan mengadakan daurah pengajian kitab, iaitu kitab Hidayatus Sibyan, bahas tentang masalah fiqh ibadah, belajar tentang bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji, selama seminggu. Pengajian tu diadakan di pondok kami dan kita sediakan penginapan apa semua. Bayarannya RM175. Kenapa 175? Kita itu termasuk makan minum dengan penginapan. Penginapan kita cas satu hari RM5 sahaja. Makannya pula RM20. 10 buat makan siang, 10 lagi buat makan malam. Jadi jumlahnya sehari RM25. Jumlah 7 hari jadilah 175. Adapun pengajian percuma, kitab pun percuma. Yang bayar tu hanya penginapan dengan makan saja. Jadi kalau dia datang dia kata saya tak nak makan Ustaz, saya dah standby Maggi selama seminggu. Tak ada masalah. Jadi dia tak perlu bayar RM20 tu. Dia cuma bayar penginapan saja. Lepas tu dia kata penginapan pun saya tak nak sebab saya nak pasang kemah nanti kat tepi-tepi sawit tu. Jadi penginapan pun tak bayar-bayar. Jadi datang percuma saja. Mengajilah. Mengaji. Apa lagi alasan? Jadi insya-Allah. Jadi itu daurah yang dibuat pada 25 hari bulan 8 sampai 1 hari bulan 9. Kemudian kalaulah daurah tak dapat datang, minta maaf lah Ustaz, bukan tak nak datang tapi sibuk Ustaz kata. Kan? Banyak kerja-kerja dunia dan sebagainya. Tak apalah, kalau tak dapat datang itu saya jemput pula 2 hari bulan 9. 2 hari bulan 9 hari ulang tahun pondok kami. Kami buat hari ulang tahun pondok kami. Majlis berlangsung sejak daripada pagi sampai malam. Pagi itu kita ada kuliah subuh, kita ada qiyamul lail, zikir munajat, dan kuliah subuh akan disampaikan oleh mudir sendiri, Tuan Guru Siddiq Noh. Kemudian kita ada waktu duha tu ada bicara muslimat, ada kuliah muslimat. Lepas tu belah tengah hari kita ada santai anak muda, kita ada Ayahanda Cik Tun, Abang Yusuf Azmi dengan Ustaz Mokti. Kita ada konvoi motor dan paling kemuncaknya iaitu belah malam bersama dengan himpunan ulama. Antara ulama yang kita jemput ialah Syekh Zainul Asri, Tuan Guru Ahmad Rozaini, Syekh Rodi dan bagai-bagai lagi lah. Ada beberapa ulama-ulama lagi. Jadi moga-moga di dunia kita cuba berhimpun dengan ulama dan Allah izinkan kita, dan moga-moga nanti di hari akhirat Allah izinkan juga kita dapat berhimpun dengan ulama nanti di hari akhirat di dalam syurga-Nya Allah. Jadi kita kena usahakan untuk duduk di dalam majlis bersama ulama. Jadi itulah yang saya mengalu-alukan, saya jemput. Kalau saya boleh datang ke sini, takkan tuan-tuan tak boleh datang tempat saya. Saya cek muka seorang-seorang nanti. Gurau je. Jadi jemputlah datang. Ada orang tanya, kat mana sekolah ustaz tu? Okey, search je dekat Waze ataupun Google Map. Search je, tulis kat situ Ma'had Tahfiz Qiyam. Qiyam tu kena eja betul-betul. Q-I-A-M, Qiyam. Pergi. Nanti dia ikut je. Dia kata masuk kanan, masuk kiri. Kalau dia suruh masuk belakang rumah orang, masuk je belakang tu. Dia kadang-kadang dia ikut jalan shortcut mana tak tahu kan, ikut je, nanti mesti sampai insya-Allah. Ataupun kalau tak reti lah Ustaz, telefon ni saya tak reti, dia kata pergi je arah Beruas. Masuk tol Cangkat Jering, ambil kanan, pergi arah Beruas. Sampai dah kat Beruas, tanya orang Beruas, kat mana sekolah Ustaz Siddiq. Orang Beruas mesti tahu punya. Dia akan bagi tahu sekolah Ustaz Siddiq kat sini-sini. Insya-Allah. Jadi insya-Allah itulah aktiviti agama. Inilah sumbangan alim ulama kita untuk meneruskan suasana Islam tu dalam kehidupan kita. Inilah. Sebab dia cakap walaupun musuh buat macam-macam, kita pun kena lawan juga, buat juga aktiviti-aktiviti agama supaya suasana agama kita tetap berjalan. Kerana dengan suasana itulah insya-Allah Islam akan tetap selamat.
Yang jadi macam di negara-negara Islam yang lain, jadi agama dia dah semakin kurang kerana suasana dah makin kurang. Saya pernah pergi ke Mesir, turun-turun airport je ada orang jual arak dah. Kan, turun-turun airport je ada minah-minah Mesir ni pakai dengan baju seksi ni apa semua, naik kereta isap okok. Suasana tu dah teruk. Walaupun mereka ada ulama'. Tapi sebab suasana. Sebab tu kita kena jaga suasana agama di tempat kita. Seperti mana ikan yang duduk dalam air yang saya cerita tadi. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi faham kepada kita sedikit sebanyak untuk kita meneruskan perjuangan agama ini, menyambung lidah perjuangan ulama'-ulama' yang terdahulu, dan kitalah sebagai penyambungnya. Moga-moga kita dapat hasil ganjaran pahala di sisi Allah dan diampunkan akan segala dosa kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.